A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya saya panjatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita berkesempatan untuk bersama-sama di dalam sesi live sembang-sembang kita di halaman My Learning Journey ini, dan saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada para sahabat yang sudi dan juga berkelapangan untuk bersama-sama di dalam sesi kita pada kali ini. Saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera dan baik-baik belaka. Kalau sekiranya dapat, saya mohon agar boleh diletakkan komen sama ada jelas di pihak anda broadcast kita pada kali inilah. Ya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Dan juga kongsi-kongsikan sesi live kita ini dengan sahabat-sahabat di halaman anda. Semoga lebih meluas manfaatnya, dan sekiranya ada sebarang maklum balas ataupun persoalan yang ingin dikemukakan, type lah ya di ruangan komen, dan insya-Allah akan saya cuba respon dengan sebaik mungkin. Saya baru sahaja selesai mengendalikan sesi halaqah mingguan kami di antara saya dengan guru-guru di sekolah kami di Khalifah Model School Primary dan Secondary. Tetapi oleh kerana tajuk yang dibincangkan itu, saya fikir ada keperluannya dan manfaatnya, rather than saya luangkan masa berjam-jam untuk mengedit video rakaman untuk dikongsikan kepada publik, mungkin adalah lebih efektif dan baik kalau sekiranya saya buat sesi live dengan slide yang sama agar dapat warga maya memanfaatkannya di luar daripada lingkungan guru-guru di sekolah kami. Cuma saya buat sedikit pengubahsuaian lah kerana perkongsian kita pada kali ini adalah menjurus kepada khalayak umum dan bukan pada skop di sekolah kami seperti yang baru berlangsung sebentar tadi. Jadi pada petang ini, insya-Allah sambil-sambil tuan-tuan dan puan-puan membuat persiapan untuk nak berbuka puasa ke, saya nak ambil peluang untuk kita berbincang sedikit tentang satu senario ataupun satu fenomena yang dikenali sebagai the Dunning-Kruger effect, teladan di era pasca kebenaran, post-truth era ya. Iaitu satu istilah yang diungkapkan untuk menggambarkan situasi semasa pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan Dunning-Kruger effect ini? Sebelum kita pergi lanjut kepada perbincangan mengenainya, saya ingin membawa sahabat-sahabat untuk melihat kepada sesuatu yang kita maklum ataupun kita tahu tentang akhlak Imam Malik sebagai seorang ilmuwan besar ya di dalam sejarah Islam. Dan Al-Imam Malik ini begitu unik kalau kita bandingkan di antara imam-imam mazhab di dalam Islam. Imam Malik ini mempunyai hubungan yang begitu akrab dengan generasi ahli Madinah, yang menjadikan itu sebagai satu kriteria unik kepada sisi pandang beliau yang membawa legasi ahli Madinah di dalam amalan Islam. Jadi dalam satu peristiwa, Imam Malik ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Saidul Khatir. Dia cerita bagaimana pada suatu ketika di dalam satu bab ya, dalam kitab Saidul Khatir itu ada satu bab, tajuknya ialah man qala la fi fasli man qala la adri faqad afta, iaitu di dalam fasal barang siapa yang berkata aku tidak tahu, maka dia telah memberikan fatwa. Man qala la adri faqad afta ni, siapa yang berkata aku tidak tahu, maka dia telah memberikan fatwa.
Ini adalah satu ungkapan yang kadang-kadang orang salah attribute, menyangkakan ia sebagai hadis Nabi SAW, tetapi sefaham saya ia bukan daripada hadis baginda, tapi dia adalah satu kata-kata yang masyhur lah ya. Betulkan saya kalau saya tersilap. Jadi dalam cerita ni diceritakan bagaimana Malik bin Anas meriwayatkan seorang lelaki telah datang kepadanya membawa satu masalah untuk ditanya. Faqala la adri, tapi Imam Malik telah menjawabnya, aku tak tahu. Ya, faqala safartu buldan ilaik. Jadi laki-laki tu dalam keadaan yang macam kurang berpuas hati dengan jawapan aku tak tahu tu. Dia berkata, safartu buldan ilaik, aku ni telah mengembara jauh ya untuk bertemu dengan engkau. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat boleh bayangkanlah ya, ini adalah zaman di mana bila kita nak bertanya sesuatu kepada seseorang, kita perlu bersemuka dengan orang tersebut. Dia bukan macam zaman sekarang, bila ada masalah fiqh terus WhatsApp ustaz ya, terus tag ustaz, macam tag ustaz, okey sila respon kepada masalah ini, macam begitu saja kan. Benda ni dah mula semenjak daripada zaman SMS lagi lah, ketika tahun 2005, 2006, saya masih ingat lagi masa tu saya baru saja balik ke Malaysia daripada Ireland. Saya pernah dapat SMS tengah-tengah malam buta, ada orang daripada Ireland tanya hukum fiqh daripada saya dan meminta dalil serta penjelasan dalam SMS. Macam mana nak jawab kan, satu SMS tu tak percuma kan, kita pun miskin lah masa tu kan. Kemudian yang keduanya, macam mana nak jawab, nak type dekat handphone kecil kita tu kan, zaman Nokia 3210 tu, macam mana kita nak jawab benda tu. So zaman sekarang ni senang je, kita nak tanya soalan, kita boleh tanya macam tu je. Television pun ada program Tanyalah Ustaz kan. Tapi di zaman Imam Malik, if you have a question, kalau you ada soalan untuk Imam Malik, you kena jumpa Imam Malik. Jadi laki-laki ni dah mengembara jauh, bila dia jumpa dengan Imam Malik, dia tanya soalan dan Imam Malik menjawab aku tak tahu. So macam apa ni kan, macam tak puas hati. Lalu dia kata sedemikian rupa, aku telah mengembara jauh, merentas negeri-negeri untuk bertemu dengan engkau. Faqala, lalu Imam Malik menjawab, dia kata irja' ila baladik wa qul sa'altu malikan faqala la adri. Tak apa, baliklah kamu ke negeri kamu dan katakan kepada sesiapa saja yang bertanyakan akan hal ini, katakan kepada mereka, aku telah bertanya kepada Malik dan beliau telah menjawab aku tak tahu. Ya. Jadi sahabat-sahabat, untuk seorang berilmu yang ulama besar ya, seperti Imam Malik rahimahullah, untuk dia berkata tidak tahu itu, merupakan jawapan yang terbaik untuk keadaan-keadaan ataupun persoalan-persoalan yang bagi Imam Malik dia memang tidak tahu. So sepatutnya memang semua orang patut macam tu lah. Bila kita tak tahu, kita cakap lah kita tak tahu kan. In fact, tidak tahu, kita tahu yang kita tak tahu, itu adalah satu wisdom, ya, seperti yang diungkapkan oleh bapa falsafah kita, Socrates. Dia menyatakan bahawa I neither know nor think that I know. Ya, ataupun kadang-kadang orang rephrase kata-kata ini dengan menyebut bahawa setinggi-tinggi hikmah kebijaksanaan ialah apabila kamu tahu yang kamu tidak tahu. Ya, itu kata Socrates. Waalaikumsalam semua sahabat-sahabat, terima kasih yang komen kata jelas ni. Semoga baik-baik semuanya ya. Jadi bukankah satu perkara yang sangat logik ya untuk kita katakan bahawa kalau kita tidak tahu, kita kata kita tidak tahu. Tetapi sebenarnya ia tidak semudah itu. Ada ramai orang yang tidak tahu, dia tidak tahu, malah tahu sedikit, sebaliknya bersikap seolah-olah tahu banyak, dan itulah latar belakang kepada apa yang kita sebutkan sebagai the Dunning-Kruger effect. Ya, dari manakah datangnya the Dunning-Kruger effect ini? Ia datang daripada satu peristiwa rompakan bank yang telah berlaku di Pittsburgh, Amerika Syarikat pada April 19 tahun 1995, apabila seorang lelaki yang namanya MacArthur Wheeler telah melakukan rompakan ke atas dua bank secara berturut-turut pada hari yang sama dalam keadaan
dia tidak ada langsung memakai orang kata topeng ke apa ke untuk mengkaburi, untuk menutup identiti dirinya. Dia memang rompak terang-terang macam tu sahaja. Jadi apabila dia melakukan rompakan di kedua-dua bank dan imejnya telah dirakam oleh CCTV, maka dalam tempoh masa yang singkat, polis telah berjaya mengesan dan menangkap beliau. Tapi yang peliknya, semasa dia ditangkap oleh polis, dia mumbling, dia macam merungut berkali-kali dengan mengatakan, "But I wore the juice." Kan? Tapi aku pakai jus tu. Polis tak faham apa yang dimaksudkan oleh dia ni tadi. Maka di dalam proses siasatan, investigation, rupa-rupanya MacArthur Wheeler ini percaya pada ketika itu bahawa kalau mukanya disapu dengan air jus lemon, itu akan menjadikan dia invisible. Ya, it's a small world after all. Ya, apa ni Kak Mazna, saya pernah belajar di Pittsburgh zaman muda-muda dulu. Masa zaman kes ni berlaku kan. Menarik juga kalau kita dapat first hand punya cerita kan. Saya cuma tahu melalui pembacaan saya lah. Jadi balik pada cerita kita ni, rupa-rupanya MacArthur ni dia memang betul-betul percaya bahawa kalau dia sapu muka dia dengan air lemon, maka dia akan jadi invisible. Dan bila CCTV yang menunjukkan muka dia terang-terang ada dekat internet, kat Google, kalau tuan-tuan dan puan-puan cari dia punya image tu, dia sangat terkejut, genuinely terkejut, dan dia mempersoalkan sama ada rakaman CCTV itu benar ataupun palsu, dibuat-buat. Jadi polis pun bingung dengan hal dia ni dan mengesyaki yang MacArthur ni di bawah pengaruh dadah ke ataupun orang kata mabuk ke, tapi test yang dilakukan ke atas beliau menunjukkan dia bersih daripada semua benda tu. Jadi genuinely polis mendapati bahawa memang MacArthur ni salah faham dan dia benar-benar telah mempercayai satu benda yang salah, bahawa menyapu muka dengan air lemon boleh menjadikan dia invisible. In fact, kalau kita lihat temu bual dengan MacArthur ni, even dia menyuarakan bahawa sebenarnya usaha dia ketika melakukan rompakan dengan menyapu muka dengan lemon itu juga telah menyusahkan dia kerana air lemon itu telah memedihkan mata dia sehingga dia susah nak nampak masa dia merompak tu kan. Jadi senario yang berlaku kepada MacArthur Wheeler ini sangat pelik. Di satu peringkat dia kelakar kalau seorang je macam tu, tapi bila ia dilihat sebagai satu fenomena dan ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar ketawa dengan apa yang dibuat oleh MacArthur Wheeler ni, maka dua orang penyelidik di dalam bidang psikologi telah membuat sedikit kajian ya, untuk memahami mengapakah senario seperti MacArthur tadi berlaku, iaitulah David Dunning dan juga Justin Kruger. Dunning dan Kruger telah melakukan penyelidikan pada tahun 1999, MacArthur Misconception. Pada tahun 1999, Dunning dan Kruger ni telah membuat penyelidikan ke atas kira-kira lebih kurang dalam 100 orang pelajar undergraduate. Kalau tak salah saya, mereka berdua ni adalah pensyarah di Cornell University ke, betul ke? Saya ingat tak ingat saya baca tu. Kalau salah betul kan? Mereka berdua ni adalah pensyarah di situ dan mereka berdua telah melakukan satu penyelidikan dengan memberikan 3 tugasan kepada pelajar undergraduate, membabitkan 3 task. Ya, task yang pertama adalah berkaitan dengan reasoning process, berkaitan dengan logik. Kemudian yang keduanya ada kaitan dengan tata bahasa, dan yang ketiganya mereka dikehendaki untuk rating lawak jenaka, macam yang tak lawak 1, yang paling kelakar 10, macam tu. Kemudian mereka dikehendaki untuk membuat assessment ke atas jangkaan mereka, berapa skor mereka dalam kerja-kerja yang mereka buat itu. Setelah mereka menjalankan uji kaji ini, di sinilah datangnya dapatan yang menarik kepada kata Dunning dan juga Kruger ini, iaitu mereka mendapati bahawa pelajar-pelajar yang mendapat skor yang paling rendah
dalam melakukan tugasan ini, mereka meletakkan expectation terhadap skor mereka, markah mereka pada tahap yang above average. Jadi mereka mempunyai markah yang rendah tetapi menjangkakan dapat markah yang begitu tinggi. Ya. Ironinya pula, pada masa yang sama, bagi pelajar yang mendapat markah yang tinggi pula, mereka juga menjangkakan mereka mendapat markah yang above average, sama juga macam yang first, tapi mereka ada persepsi yang bermasalah terhadap kemampuan diri mereka. Mereka menganggap yang semua orang mungkin markah above average sebab perkara ni, task yang diberikan itu tidaklah begitu susah. So there's nothing special about them being able to do that, to do all those tasks. Tak ada apa yang istimewanya kepada mereka kerana mereka berjaya melakukan tugasan tersebut. So mereka underestimate kepandaian mereka dalam buat 3 benda ni tadi. Jadi daripada dapatan inilah penerokaan terhadap apa yang dikenali sebagai Dunning-Kruger effect itu dilakukan, dan akhirnya Dunning-Kruger ini mendapat mereka berdua ini mendapat Nobel Prize atas kajian mereka pada, kalau dalam bahasa saya lah, pada menamakan senario ini sebagai sesuatu. It became a thing pada masa tersebut. Jadi apa yang saya nak kongsikan dengan para sahabat tuan-tuan dan puan-puan pengunjung halaman My Learning Journey ini ialah bagaimana Dunning-Kruger effect membuktikan betapa ramainya golongan mereka yang tahu sedikit tetapi mereka level of confidence mereka sangat tinggi. Manakala mereka yang tahu banyak, mereka yang sebenarnya pakar di dalam satu-satu perkara, tahap keyakinan mereka terhadap kepakaran mereka itu adalah lebih rendah. Macam mana boleh terjadi orang jahil overconfident? Saya minta maaf, saya gunakan ayat yang eksplisit ya. Orang bodoh level confidence sangat tinggi, manakala orang pandai level of confidence mereka lebih rendah dan meningkat sedikit demi sedikit, perlahan-lahan beralih daripada novice kepada expertise. Dunning-Kruger effect ini saya tak sempat lagi lah untuk baca counter research ke atas research ini, kerana saya percaya yang budaya juga memainkan peranan. Beza di antara contohnya masyarakat Amerika Syarikat yang kajian ini dilakukan, dan begitu juga dengan masyarakat kita ya at one point. Jadi insya-Allah Alia Omar ada tanya, tapi macam mana nak lead memimpin kalau low confidence? Jadi di sinilah kita nak discuss sedikit bagaimanakah hal ini dapat kita lakukan sesuatu mengenainya. Jadi mengapakah ramai orang yang jahil overconfident? Suatu ketika senario ini mungkin senario yang unik untuk negara seperti Amerika Syarikat. Kali pertama saya realize tentang kepelikan ini, sahabat-sahabat kena ingat ya, pada tahun 1990-an, awal 2000 adalah zaman belum ada internet dan baru internet nak bermula. Senario overconfident ini saya masih ingat lagi, first time saya triggered dengan benda ni ialah ketika saya duduk di Ireland. Saya menonton American Idol musim yang kedua, kalau tak salah saya lah, musim yang kedua. Masa tu baru lagi, tahu sedikit keyakinan tinggi, tahu banyak keyakinan rendah, kan? Interesting. Kita explore benda ni. Jadi dalam American Idol, so dia bukan hanya pada soal logik, kepada soal keputusan peperiksaan pencapaian akademik, malah dalam apa jua situasi, dalam sukan ke, dalam talent, bakat, kan, kita berjumpa dengan isu-isu yang sama. So dalam American Idol tu memang ada genuinely sekumpulan peserta yang tidak tahu betapa teruknya suara dia.
Sehingga kata Simon Cowell, okey, awak nyanyi okey, tapi kalau awak diam lagi okey lah. Sebab teruk sangat dia punya suara kan. Dan mereka memang genuinely frustrated apabila tidak terpilih. Mereka tidak sedar yang suara mereka sangat teruk dan sumbang. Jadi mengapakah ada sekumpulan manusia yang boleh mempunyai pengetahuan sedikit tapi level confidence-nya sangat tinggi berbanding dengan mereka yang berpengetahuan, yang mahir dalam satu-satu perkara tetapi lebih merendah diri ataupun ada some sort of humbleness. Jadi itu sekitar tahun 2003 ataupun 2002 barangkali. Bila sampai kepada tahun 2020 ni, saya mula merasakan bahawa senario ini tidak eksklusif di Amerika Syarikat dan juga belah-belah kat sini ni lah ya. Tapi dia juga mula dan bertambah membarah di dalam masyarakat kita, kerana apabila kita melihat khususnya di media sosial bagaimana lahirnya golongan mereka yang dia punya confident level tu Masya Allah ya, macam Gunung Everest, tetapi teramatlah jahilnya terhadap satu-satu perkara. Dan itu menjadi satu kebimbangan kepada kita kerana trend di zaman media sosial ini ialah kita ada istilah yang disebut sebagai influencer kan. Jadi yang influencing itu adalah siapa yang famous, siapa yang viral, walaupun bodoh. Tak maaflah teruk sikit bunyi perkataan dia, walaupun jahil. Ya, tetapi orang yang sebenar-benarnya alim ataupun pakar dalam satu-satu perkara itu, orang-orang itu mungkin orang-orang yang tidak bising, orang-orang yang jarang ataupun yang tidak dikenali oleh publik. Dan media juga, contohnya katalah media arus perdana ke, kalau dia nak panggil seseorang untuk ditemu bual, untuk dibicarakan, ada juga kecenderungan yang dipanggil itu adalah mereka yang famous rather than mereka yang benar-benar expert di dalam satu-satu isu. Jadi bagaimanakah seorang yang baca sedikit tentang vaksin contohnya, kemudian terus menjadi pakar vaksin, seseorang yang tahu sedikit tentang satu-satu hal agama, kemudian menjadi mufti, ya, macam apa ni dalam tadi masa sesi tadi ada seorang cikgu sahabat saya share lagu Ultimate, baru berapa kali pergi usrah dah tolak fatwa kan. Kenapa boleh jadi macam tu? Ini berbalik semula kepada something yang saya pernah sebut ketika saya mengulas berkenaan dengan TikTok beberapa hari yang lepas, dan dia bukan eksklusif hanya kepada TikTok tetapi dia juga refer kepada social media as a whole, including Facebook yang kita sedang berada ini. Kerana kita berada di dalam setting yang disebut sebagai debris learning, maklumat-maklumat kita fragmented, ya, maknanya dia bersifat juz'i. Contohnya kita pergi dengar kuliah agama, ya, kita pergi kuliah maghrib, lepas tu kita dengar tiba-tiba something yang kita tak pernah dengar. Contohnya ada seorang ustaz kata sebenarnya Aisyah radhiyallahu anha masa kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usia dia bukanlah 9 tahun, 10 tahun, tapi sebenarnya lebih tua daripada itu. Bila dia dengar benda tu, oh, wow, this is something yang saya tak pernah dengar, saya tak pernah tahu, dan yang bercakap ni juga adalah seorang ustaz yang seorang yang sangat berilmu, dan penerangan dia memang meyakinkan saya bahawa benda tu betul. Maka dia pun dengan begitu confidentnya mulalah nak membetulkan pendapat-pendapat orang lain, dan berkelakuan seperti dia seorang yang begitu arif dalam topik tersebut. Sedangkan pengetahuan yang dia dapat itu tidak hadir bersama-sama dengannya body of knowledge yang berada di belakang isu tersebut. Ia tidak semudah sekadar mengetahui hal yang disebutkan dalam penerangan yang diberikan contohnya oleh ustaz tadi, tapi misalnya it went back to the technical aspect tentang beza di antara method ahli hadis dengan method
muarikhin, sejarawan, siapa yang menerima riwayat siapa, kemudian perbahasan di dalam ilmu hadis tentang sifat nyanyuk yang boleh berlaku ataupun perubahan tahap kecermatan menghafal di kalangan perawi apabila berlaku perubahan zaman dan masa. Masa dia dekat lokasi A, dia seorang yang cermat meriwayatkan hadis, tapi ketika dia beralih ke point B pada satu masa yang berbeza di tempat yang berbeza, kecermatan beliau mengalami perubahan dan kerana itu riwayatnya diterima di sini tetapi dipertikaikan di sini. So ada perbahasan yang panjang. Bagi mereka yang secara formal belajar di dalam bidang syariah, mungkin lah kan, pun tak semestinya, mungkin dah pernah belajar benda tu. Kalau saya recall balik lah, saya pernah belajar benda tu, dan semasa saya belajar benda tu, saya mempelajarinya dalam setting yang sangat membosankan. Macam, oh okay begini, kita belajar as a subject lah. Tapi tak sangka 5 tahun, 10 tahun kemudian, bila kita terjun ke dalam masyarakat, kita berdepan dengan orang yang lebih confident daripada kita, sedangkan dia tidak tahu apa yang kita tahu. Kita yang tahu ni menyebabkan lepas kita faham tentang, oh rupa-rupanya umur Aisyah radhiyallahu anha 9 tahun, 10 tahun semasa berkahwin dengan baginda SAW itu adalah problematik dan ini perbahasannya. Instead of kita macam, oh saya nak tulis artikel lah, saya nak share lah, saya nak betul lah, kita akan jadi, oh semak balik, tengok balik, dan kita insaf tentang betapa kompleksnya topik tersebut, dan kesan daripadanya kita nak bercakap pun, daripada kita nak update, tak jadi update. Nantilah kena baca lagi, kena tahu lagi. Mengapa orang yang tahu sedikit lebih confident daripada orang yang tahu banyak? So ini semakin menjadi masalah dekat media sosial kita. Kalau dekat Twitter contohnya, kadang-kadang saya dekat Twitter, saya tidak bercakap bahasa Melayu, rarely saya bercakap dalam bahasa Melayu. Saya menulis sepenuhnya dalam bahasa Inggeris sebagai mekanisme saya untuk saya tidak terjebak, kerana bagi saya Twitter adalah tempat yang sangat liar, penuh dengan orang yang tahu sedikit tetapi bising. Ramai juga yang tahu banyak dan mereka cukup bagus engagement mereka dengan khalayak dan mereka berkongsi dengannya. Tetapi berbalik kepada topik Debris Learning tadi, saya juga ada kekhawatiran bagi mereka yang cuba mewacanakan topik yang kompleks dekat Twitter, kerana dia boleh memberikan maklumat kepada masyarakat yang menimbulkan impression kepada masyarakat yang dia tu tahu banyak. Bukan yang pakar tadi, yang netizen tu. Minta maaf saya gunakan istilah netizen tu, kan ramai pula yang triggered kan. Saya pun netizen juga sebab saya pun part of di sini. Tapi poinnya, kita yang baca ni, kita mendapat impression macam, now I know a lot of things. Sebab saya pernah baca buku Ustaz Sizal, saya pernah baca artikel Ustaz Sizal tentang Adam sebelum Adam. So saya telah tahu tentang hal ini. Sedangkan bagi saya sendiri yang menulis artikel Adam sebelum Adam, wujudkah manusia sebelum Nabi Adam AS, saya menulisnya dalam keadaan takut-takut, dan saya tahu apa yang saya tidak tahu. Ada banyak benda yang saya tidak tahu, maka saya tidak akan begitu rakus nak meneroka, nak membahaskan tentang topik ini. Saya tahu di mana batasnya, tetapi bagi mereka yang membaca artikel itu boleh jadi macam orang kata begitu gairah untuk engagement. Jadi mengapakah orang yang tahu sedikit, level of confidence mereka sangat tinggi? Basically mereka ini bukan ego, ya. Dalam Dunning-Kruger effect, perbincangan dilakukan, ianya bukan soal ego. Sebab orang yang ego, dia still tahu dia salah bila dia salah contohnya, tapi dia menyembunyikannya disebabkan oleh ego dia. Tapi orang ini adalah orang yang genuinely tidak tahu yang dia tak tahu. Dia tak sedar yang dia tu bodoh. Minta maaf saya letakkan dia dalam, orang kata, setting yang dalam ayat yang begitu eksplisit. Kenapakah perkara itu terjadi? Sebelum saya sambung, kita tengok sikit komen-komen. I can relate with this scenario. First encounter when I first studied in US. Kan, ini satu
pengalaman orang kata first hand lah ya daripada Kak Mazdah kita. Terima kasih kerana selalu berikan komen yang membina ya dan juga mengembangkan pemahaman kita. Atau ada manusia memang tak tahu di mana sepatutnya di mana sepatutnya patut membina keyakinan. Mereka mungkin tak tahu apa maksud kelebihan. It could be ya, macam saya sebut tadi lah, dia bukan ego tetapi ada cognitive bias ya, dan apa ni Dunning-Kruger effect ini adalah a form of cognitive bias ya. Media melihat kepada komersial dan materialistik, itu of course satu perkara yang possible untuk menjadi sebab mengapa media memanggil orang yang famous berbanding dengan orang yang betul-betul pakar dalam satu-satu perkara kan. Apa pandangan Ustaz tentang Nas Daily? Tak tahulah sebab saya tak follow sangat. Saya tahu Nas Daily tu macam mana, saya ada tengok sedikit. Of course kalau dalam konteks perbincangan kita yang mungkin saya boleh komen ialah video 1 minit itu boleh menjadi a form of debris learning apabila satu topik besar telah dipaparkan dalam bentuk yang sangat komprehensif 1 minit. Tetapi pada pandangan saya sebagai content creator, kalau saya sendiri define diri saya sebagai content creator, saya ada tanggungjawab untuk menyedarkan orang yang menonton konten saya ataupun yang membaca tulisan saya agar mereka terdorong untuk lebih membaca dan lebih memahami rather than berpuas hati dengan sekadar apa yang saya terangkan secara ringkas tersebut. So we need to lead the people from sekunder sekunder punya reference kepada primer punya ni kan. Daripada maraji' kepada masadir, daripada rujukan sekunder kepada rujukan primer, ya, daripada baca artikel kepada baca buku, daripada baca buku ringan kepada baca buku berat supaya pertambahan ilmu itu berlaku. Jordan Peterson pun mention benda yang sama tentang Twitter ya. Limitasi karakter purpose menghilangkan makna dan konteks informasi, sangat berbahaya ya. Pendapat Ustaz bagi mereka yang sampaikan walau satu ayat ya ataupun secebis ilmu dan berpegang pada ilmu berikut dan yakini kesahihan ayat. Meyakini kesahihan ayat itu adalah satu benda yang penting. Memang sepatutnya bila kita belajar sesuatu, kita belajar dan kita perlu berusaha kepada peringkat dapat meyakini benda itu benar dan kemudian baru kita pegang. Tetapi isunya ialah adakah kebenaran benda tersebut hanya itu contohnya ataupun ada something yang lebih besar. Contohnya kita pergi kuliah maghrib, kemudian ada ustaz kata lelaki dengan perempuan suami isteri bersentuhan tak batal wuduk. Lalu kita pun macam, ya Allah, rupanya selama ni tak batal wuduk. Jadi kita pun terus kita yakin benda tu betul dengan penjelasan yang diberikan oleh ustaz tadi, tapi kita pun pergi ke masjid, jalan berpegang tangan suami isteri ya, pergi ke masjid, kemudian bila ada orang kata, kenapa tak ambil air semayang terus nak semayang ni pegang tangan isteri tadi, kita pun dengan confidentnya mengatakan bahawa laki suami isteri pegang tangan tak batal wuduk. Dan kita menyanggah pendapat-pendapat yang lain. Kita tidak dapat melihat bahawa sebenarnya di sebalik persoalan batal atau tidak batalnya wuduk apabila suami dengan isteri bersentuhan itu ada topik yang lebih luas, yang lebih complicated, yang bukan maksudnya ialah jadi apa yang ustaz cakap tadi tu kita tak boleh pegang lah. Bukan macam tu. Tapi you kena pandailah membawa diri. Bukan bila tahu satu benda ni terus nak provoke orang, nak betulkan orang, as if macam kita dah tahu segala-galanya tentang satu-satu perkara tersebut. So di situ yang kita kena berhati-hati. Ya. Banyak komen ni ya. Nanti saya check balik. Di sini kita sambung balik. Jadi di sini penting bagi kita untuk kita memahami bagaimana Dunning-Kruger effect ini boleh terjadi ke atas novice, ke atas orang yang di peringkat permulaan apabila dia baru nak belajar.
So, solusi kepada hal ini ialah antaranya untuk kita mendapatkan feedback, kita terus lagi belajar, kita tambah lagi pengetahuan, kurangkan bercakap, banyakkan berfikir, banyakkan membaca dan mengelakkan diri daripada memetik sesuatu sebelum ranum, ya. Dan itulah juga sebab mengapa saya memberikan saranan, nak kata bagi nasihat pun macam yalah, siapalah kita nak bagi nasihat kan, tapi memberikan saranan kepada anak-anak muda yang baru habis belajar dekat universiti, khususnya dalam bidang agama, supaya pada usia 20-an, malah juga even di awal 30-an, elakkan daripada menjadi public figure, elakkan daripada menjadi famous, even mungkin keterlaluan juga, tapi macam elakkanlah daripada bagi kuliah maghrib. Sometimes saya nak rasa macam tu. Saya pernah tulis 10 tahun yang lepas, saya memberikan satu pendapat bahawa kuliah maghrib itu contribute kepada benda ni, sebab kuliah maghrib yang tidak digarap dengan baik menyebabkan penceramah telah memetik, ya, maklumat-maklumat dan menyampaikannya kepada orang ramai dalam bentuk, saya sebutkan tadi, debris learning tadi. Dia terapung-apung, terpisah daripada body of knowledge yang besar, dan mendorong kepada orang yang datang kuliah itu untuk rasa macam, aku ni tahu banyak, aku ni dah faham tentang benda ini, sehingga walaupun saya tak ada bukti dan dia memerlukan kepada pembuktian, tetapi boleh terjadi murid-murid yang kurang ajar lahir daripada penceramah yang kurang ajar. Penceramah kurang ajar yang tidak mengadabkan anak murid, menjadikan anak murid yang follow dia jadi sama kurang ajar macam dia. Orang kata cikgu kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, dia punya istilah dia. Maka kita kena selalu ingatkan bila kita bagi kuliah contohnya, be careful. Bila kita ajar something, kita lapik dan kita ingatkan bahawa topik ni maknanya kita kena teroka lagi, kita nampakkan kepada hadirin bahawa ada isu yang seterusnya. Bulan depan kita akan bincang apa pula untuk melengkapkan perbincangan kita di sini, apa lagi yang kita belum tahu. Kita lapik benda tu supaya orang yang excited dengar something, especially benda-benda yang orang tak biasa dengar ke, benda baru ke contohnya, supaya mereka ini bagi tahu dalam otak mereka bahawa yes, I learn something new today, but benda yang saya belajar ni hanya saja base, ada banyak lagi benda besar. So jangan over confident sangat, otherwise terperangkaplah di dalam apa yang kita katakan sebagai Dunning-Kruger. Saya nampak lebih muda dengan memakai t-shirt biru sebab cuaca dah panas, jadi tak payah pakai hoodie dekat Finland sinilah, ya. Tuan Faizi Muhammad kata, adakah senario yang sama boleh digunakan untuk memahami golongan-golongan yang hanya ambil Al-Quran dan tolak hadis? Mereka hanya faham Al-Quran secara literal yang membawa kepada confirmation bias fahaman mereka. It can be, dan dia tidak eksklusif hanya kepada situasi itu sahaja, tetapi juga dia boleh terjadi kepada apa sahaja situasi yang orang tak nampak big picture of something. Tahu sedikit, confident tinggi, ya. Kalau kita tengok tu, when you know nothing and you start to know something a little bit, your level of confidence is like very high, 100%. But dengan bertambah lagi membaca, belajar, mengkaji, level of confidence turun. Ya Allah, aku tak tahu, ya Allah, malunya selama ni begini, oh patutlah, oh salahnya, ruginya. Alhamdulillah, yang curve yang bulat macam dekat skrin tu, kita akan dapat menempuh lekuk pembelajaran itu dengan tenang if you are not a celebrity, if you are not someone famous, if you are not someone so outspoken talking about something. Sebab kita sediakan ruang untuk kita sendiri belajar. Tapi bila kita jadi public figure, kita ada followers, kita jadi famous, ketika level of confidence kita sangat tinggi dan ketika knowledge kita masih lagi novice,
orang akan halang kita daripada membetulkan diri kita dengan sokongan mereka. Mereka menyokong kita bukan dengan kekuatan hujah kita, tetapi kerana sayangnya mereka kepada kita sebagai follower ataupun peminat. So itu bahayanya. Sebab itu saya beri cadangan kepada anak-anak muda supaya jangan jadi public figure, jangan nak famous cepat, nak jadi influencer lah gini tu apa semua, ketika mana pengetahuan dan juga pembelajaran kita masih lagi di peringkat novice, ya, dan belum lagi perlahan-lahan pergi kepada peringkat menjadi expert. Masalahnya kalau kita bagi jawapan, ya, tak confident di tempat kerja, ada pula yang rasa kita tak erti macam-macam. It's a very complex, kerana penyakit itu juga ada di sana sini lah. Maka kita perlukan kepada kebijaksanaan untuk describe apa yang kita tahu, tetapi pada masa yang sama kita tidak berlebih-lebihan tahu. Dan kalau orang yang interview kita tu orang yang betul-betul expert dalam bidang dia, dia boleh mengesan orang yang sangat tahu tetapi humble dengan orang yang overconfident tetapi sebenarnya banyak yang dia tidak tahu berdasarkan pengalaman dan juga ilmu yang ada pada dia. Okey, kita ke depan sikit lagi dalam sedikit masa. Jadi apakah dapatan yang diperolehi daripada Dunning-Kruger Dunning-Kruger effect yang kita sebutkan tadi? Jadi yang disenaraikan sini ada 5, ya. Yang pertama, the majority of people tend to overestimate their abilities. Ya, majoriti manusia berkecenderungan untuk overestimate kemampuan mereka. This finding is most pronounced in those with the lowest ability. Dapatan ini lebih ketara, lebih nyata di kalangan mereka yang ilmu dan kemahiran mereka rendah. Mereka inilah yang paling banyak ada masalah overestimate kemampuan mereka ni. Yang kedua, the level of overestimation decreases the more able the participant is. Lebih rendah keadaan overestimate itu pada seseorang, maka lebih tinggilah kebolehan yang ada padanya. So dia macam berkadar langsung. Kalau you benar-benar tahu satu perkara dan you punya level of confidence lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tahu sedikit tetapi level of confidence mereka sangat tinggi. Kemudian the Dunning-Kruger effect has been found in the range of skills that include logical reasoning, grammar and exam results. Dan saya juga telah jelaskan tadi, ianya juga teraplikasi di dalam, boleh dikatakan, apa sahaja keadaan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Yang keempat, the only group of people who tend to underestimate their abilities are the most competent. This is often referred to as the burden of the expertise. Sekumpulan manusia yang berkecenderungan untuk underestimate kemampuan sebenar mereka, mereka ini adalah biasanya terdiri daripada mereka yang memang berkemahiran. Mereka yang berkemahiran itu yang selalunya underestimate kemampuan mereka, dan senario itu diungkapkan sebagai the burden of the expert. Bebanan golongan pakar. Ya, kita lihat apakah yang terkandung dalamnya. Saya habiskan dulu yang kelima sebelum saya lihat komen. Improving someone's metacognitive skills through training and workshop was found to improve the accuracy of their self-assessment. Jadi di sinilah pentingnya untuk kita meningkatkan apa yang dikenali dalam sains pembelajaran sebagai metacognitive skills, kemahiran metakognitif. Metakognitif ini bermaksud kita berfikir tentang fikiran kita. Kita boleh menyemak diri kita seolah-olah macam ini saya keluar daripada diri saya dan diri saya yang di luar itu melihat saya. Maksud dia you reflect, dan daripada situlah datangnya perkataan reflection, muhasabah. Apakah maksud muhasabah? Muhasabah ini datang daripada perkataan mufa'alah, wazan, berada di atas
wazan ataupun bahasa Arab punya peraturan ni, mufa'alah, iaitu sesuatu yang bersifat dua hala. Macam mana you muhasabah diri you? Sama ada you dapatkan feedback daripada orang terangkan kepada you kekuatan you di mana, kelemahan you di mana, ataupun you assess diri you sendiri. So dua hala terhadap diri seseorang. Dan ini bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang orang boleh buat secara automatik. Saya semasa di Malaysia, masa saya mengajar di sekolah contohnya, saya fikir muhasabah, reflection adalah benda yang very simple yang semua orang boleh buat dan tak ada isu pun dekat situ. Tapi bila saya datang ke Finland dalam kelas, kawan-kawan datang daripada banyak negara, saya dapati bahawa ada ramai pelajar yang tidak suka, tidak selesa dengan reflection proses, kerana proses untuk menyemak dan meneroka your inner self is something yang ramai orang tak suka. Even anak-anak saya pun pernah menyuarakan benda yang sama. Mereka tak suka bila cikgu mereka suruh buat reflection dekat sekolah, dan itu sedikit membingungkan saya. Sedangkan reflection itu adalah satu mekanisme dalam metacognitive skill yang membolehkan untuk kita mencegah diri daripada terjebak dalam Dunning-Kruger effect, because you self-assess yourself. You tengok pada diri you, tak, sebenarnya banyak lagi yang saya tak tahu ni. So nak tulis apa kat Twitter, tak jadi tulis. Nak tulis apa dekat blog, nak tulis apa dekat Facebook, dekat Instagram, tak jadi. Post je lah gambar kucing ke, gambar makanan ke. Post gambar makanan pun perlahan-lahan lah. Ini yang cara yang saya masak. Mungkin orang lain ada cara orang lain. Saya minta maaf, saya hanya kongsikan bagaimana cara saya masak masakan ini. Tak adalah katakan inilah cara yang sepatutnya yang dipakai, cara yang lain tu salah belaka. Kan? Inilah cara kari yang sebenar, yang autentik. Cara yang lain tu ialah pseudo kari. Katalah contoh. Kenapa you macam tu? Kalau you belajar lagi, rupanya ada 100 jenis kari dalam dunia ni, yang macam mana yang you boleh kata you baru tahu 2, you baru belajar cara kari India daripada Sugu Pavitra punya YouTube channel. Lepas tu you pergi serang semua jenis kari yang lain sebagai tidak autentik. Dan janganlah macam tu. You belajarlah lagi. Kari Thailand ada, kari Melayu ada, kari Kedah lain, kari Penang lain, kari Perak lain, kan. Jadi maknanya ada variety. So orang, you kena ada kebolehan untuk assess diri sendiri untuk mencegah daripada terjebak dalam situasi ini. Okey. Ada orang yang berpandangan dengan menjadi famous menggalakkan ia untuk wajib mengetahui segala hal sebab ia akan berhadapan dengan banyak manusia. Tak tahulah, ideallynya bunyi macam okey, tapi in real life saya rasa benda tu sangat sukar. It's very difficult. Saya sendiri bukan orang TV, bukan orang famous, tapi bila saya pindah, bila kami pindah ke Finland ini, antara kata-kata anak saya yang saya terasa lah bila dia orang kata yang now we see you more. Dulu masa dekat Malaysia jarang jumpa sebab sibuk, dan sibuk tu menyebabkan juga bukan sahaja kita kehilangan masa dengan family, tapi kita juga kurang masa untuk mengulang kaji. Dan saya telah nekat mengambil tindakan jika dibandingkan tahun 2013 sebelumnya dengan selepas 2013, saya rasa saya kurangkan jemputan lebih daripada separuh, daripada let's say 13, 12 ke 15 jemputan sebulan. You can imagine every alternate day, sometimes every day dalam seminggu, kepada hanya 1-2 dalam seminggu. Itu pun sudah meletihkan saya untuk buat preparation lah sebelum nak pergi bagi kuliah maghrib ke apa, kan. Kita boleh tengoklah adakah ia berkadar langsung juga dengan faktor umur. It could be, kalau sekiranya faktor umur itu beriringan juga dengan faktor lebih banyak belajar dan lebih banyak wisdom yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hadid, usia 40 tahun ya, kita berdoa untuk ibu bapa kita, kerana pada usia 40 tahun itu sepatutnya kita menjadi orang yang betul-betul matang. Maka blind spot dalam hidup ini banyak yang dapat dikurangkan, dan barulah kita betul-betul faham
apa struggle, susah payah mak bapak kita suatu ketika dahulu at the age of 40. Tapi 40 tu ialah assuming kita matang hasil perjalanan. Ada je yang sampai umur 40 tak matang-matang pun. Sedih lah kalau macam tu kan. Ya, kalau kita berdepan gitu. Boleh ke eksesif Ustaz, sepanjang laluan kita melalui lekuk tersebut, jika di sana ada permintaan untuk jawapan atau rujukan dari kita, apa saranan untuk melunaskannya? Saya tak ada jawapan mudah, tapi Imam Malik kata, la adri. Tadi kan, Imam Malik kata, aku tidak tahu. Dan dia sanggup untuk berkata, aku tidak tahu kepada orang yang travel beratus batu atau beribu batu, saya tak tahu. Sebab dia memang tidak tahu. Dan dia tidak akan memberikan pendapat pada perkara yang dia tidak ada pengetahuan. Saya masih ingat lagi pada tahun 2014 ke apa ke, saya pernah dijemput oleh satu stesen televisyen untuk menjadi tetamu dalam talk show untuk bercakap tentang tragedi MH370. Jadi masa tu saya cakaplah kepada saya beritahulah kepada stesen televisyen. Saya kata saya nak datang atas kapasiti apa kan. Saya bukannya pakar kapal terbang, walaupun saya peminat air crash investigation, semua season saya tengok kan. Tapi apa yang saya nak ulas? Saya tidak mahu mengulas dalam perkara yang saya tidak tahu. Maka saya takut nak terima, saya tak terima pula kan. So itu satu ya. Kemudian Tuan Faizi tanya, adakah sekolah-sekolah di Malaysia sekarang mula mendidik anak-anak untuk buat refleksi diri dan pembelajaran sendiri? Ya. Saya tak boleh nak jawab lah bagi pihak semua sekolah, tapi sekolah Khalifah di dalam subjek Khalifah method Khalifah, reflection ini memang sesuatu yang diajar secara sistematik, walaupun still ada banyak ruang penambahbaikan yang perlu kami terus lakukan. Saya letakkan dekat depan. Ya. Tuan Zaki Afifi tanya, 40 Qamariah ke Syamsiah Ustaz? Ini nak jawab ni Tuan Zaki Afifi lah yang kena jawab. Dah 40 tak sekarang ni? Saya pun tak pasti, dah lost track. Dah 40 Qamariah ke 40 Syamsiah? Saya okey je, Qamariah ke Syamsiah ke memang dah 40 lebih lah kan. Tapi kalau Quran sebut definitely lah Qamariah kan, sebab itu sistem masa yang dipakai oleh masyarakat Arab. Okey, so apakah implikasi topik ni? Oi, slide ada 22 ya, kita dah 52 minit ni. Kau tak buka puasa pula. Okey. Mengapa manusia sukar mengenal pasti kelemahan diri walaupun berdepan dengan kegagalan? Kenapa manusia terjebak dalam hal yang seperti ini? So di dalam kajian yang dilakukan di sini, ada saya letakkan dia punya link kat bawah tu. Kajian tersebut mengatakan bahawa manusia berkecenderungan untuk menyandarkan kegagalannya kepada faktor luaran seperti nasib, situasi, persekitaran. Tujuannya adalah untuk melindungi harga dirinya. Jadi taklah dah nasib kan. Ataupun mungkin bagi kita orang Islam contohnya menyalahkan takdir. Ya, sedangkan kita tak tahu pun apa yang Allah tetapkan dan apa takdirnya kan. Jadi instead of kita be more critical terhadap punca satu masalah tu berlaku, so you boleh point out benda ni terjadi sebab apa. Minta maaf ya kalau saya gunakan contoh yang agak kasar. Anak you mati, kenapa? Ada sebab, bukan takdir. Anak you meninggal dunia atas beberapa tindakan yang you sendiri lakukan sebagai mak bapak, yang membawa kepada akhirnya anak itu meninggal dunia. Kenapa you tidak point out benda ni tadi? Kenapa you salahkan takdir untuk melindungi harga diri? Baru baca Google, boleh bercakaran dengan doktor, boleh bergaduh dengan doktor yang mengaji bertahun-tahun. Something yang tak masuk akal, sehingga menyebabkan ibu bapa dan rumah bukan tempat yang paling selamat untuk anak-anak. That's very unfortunate. Dan tak apalah, dan tu tadi ada satu benda saya nak cakap, tapi saya cakap kemudian nanti. Teruskan memasak, maafkan saya. Ustaz, adakah polisi di Malaysia
yang kurang peka tentang sijil dan pengiktirafan autoriti yang menyebabkan lambatkan kes confident walaupun jahil, sehingga ada menggunakan keyakinan itu untuk menjalankan perniagaan, motivasi dan seumpamanya. It can be supply and demand, tapi sesuai pula lah dengan soalan yang berikutnya pula kan, daripada Tuan Muhammad Haidin Mat Yusof. Ustaz, adakah laluan pemegang PhD menjadikan overestimated terhadap ilmu? Ikut B pula kan. Kalau yang tadi tak ada kelayakan, overconfident. Yang ini juga even dia juga boleh berlaku. Macam bila you ada PhD, you pakar dalam sesuatu, tetapi sudahkah kita menjadi seorang yang arif dalam orang kata bigger scale of knowledge? Saya pun tak tahu apa istilah nak pakai, lapar kot kan sekarang ni. Jadi kita fikirlah. So sebagai pensyarah, Kak Mazdah kata saya selalu guna refleksi sebagai sebahagian tugasan projek service learning pelajar saya, insyaAllah. Dan reflection ini adalah satu komponen wajib di dalam experiential learning. Maknanya kalau you duduk dalam kelas, you melangut dengar pensyarah berceramah pun experience juga, is still experience, tapi you tak panggil, kita tak panggil benda tu sebagai experiential learning. Kata John Dewey kan, experiential learning ialah bila you mempelajari sesuatu secara hands on, and then you mesti ada reflection untuk you recall balik aktiviti yang dibuat tadi, apa yang you belajar, apa penambahbaikan yang boleh dibuat, apakah nilai pembelajaran yang wujud dalam aktiviti tadi. You mesti ada reflection, baru sesuatu itu dinamakan sebagai experiential learning. Kalau sekiranya tak ada reflection itu, maka dia hanya hands on learning. Dia mungkin part of experiential education, tapi dia bukan experiential learning. Ya. Silakan. Tuan Syafiee meneman isteri dapur. Saya pun kena pendekkanlah by pukul 1. Kena berhenti kerana beri laluan untuk orang buka puasa. Okey. Jadi kalau kita panjangkan lagi pula, apakah implikasinya? Yang pertama, murid berhadapan dengan banyak cabaran untuk melakukan self assessment. Jadi guru-guru perlu ingat bahawa kalau kita minta murid-murid untuk evaluate diri mereka sendiri, sebenarnya benda itu bukan satu proses yang mudah. So kita kena bimbing anak murid kita dalam melakukan assessment ke atas diri mereka. Kedua, kita perlu mencari keseimbangan di antara membina self-efficacy murid dengan menyandarkan diri tentang kelemahan semasa. Kita sebagai guru memberi inspirasi kepada murid untuk meyakinkan dia bahawa dia boleh belajar, dia boleh faham topik tu, tetapi bukan dengan sugar coating dia, sehingga kita tidak point out kelemahan dia dekat mana dan apa yang dia kena perbaiki, sama ada pada proses ataupun kepada hasil akhirnya. Ya. Yang ketiga, berhati-hati. Ya, kalau sekiranya kita merosakkan self efficacy anak murid sehingga dalam keyakinan diri mereka jatuh dan mereka percaya yang mereka lemah, ini on the other side pula, murid yang mempunyai fixed mindset bahawa mereka itu lemah lebih cepat mengalah, sukar menyesuaikan diri dengan perubahan, dan biasanya skor mereka juga akan rendah. Okey. Yang keempat ni perbincangan di dalam circle kami tadi, bagaimana menyemai metod khalifah di kalangan anak murid. Apabila kita menyedarkan pelajar-pelajar kita bahawa mereka adalah khalifah, ia bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri mereka bahawa mereka istimewa. Anak-anak kita ni istimewa. You are somebody, you are special, Allah chose you, you are His khalifah. Supaya setiap kemahiran yang dia ada, setiap kelebihan yang dia ada, walaupun kelebihannya adalah pada membasuh pinggan ataupun menyapu sampah, semua itu ada nilai di sisi Allah SWT kerana kita adalah khalifah. Tetapi di peringkat awal, semasa hal ini diajar, dia boleh menyebabkan budak-budak ni dia punya, bila dia belajar khalifah method ni, bila dia ingat diri dia sebagai khalifah, dia punya level of confidence akan naik, dia akan menjadi pelajar yang berkeyakinan diri. Tetapi kita kena refine dia, kita kena reshape dia supaya keyakinan diri yang tinggi itu disambung pula dengan
sifat humbleness sebagai hamba Allah SWT. So kita bukan hanya khalifah, kita juga adalah hamba Allah. Bila you fikir diri you sebagai khalifah, your level of confidence tinggi. Tetapi bila you fikir you sebagai hamba Allah, bukan keyakinan diri jatuh, tetapi you jadi humble. Dan saya buat lekuk tu, lekuk itu adalah apa yang saya istilahkan sebagai orang kata lekuk kehambaan, ya, the valley of humbleness, tawaduk, peringkat untuk menjadi pakar. So kita ingatkan guru-guru supaya semasa kita melakukan shaping proses kepada karakter para pelajar, kita perlu carikan keseimbangan di antara spektrum khalifah Allah dan juga sebagai hamba Allah Ta'ala, supaya berlaku peningkatan keyakinan diri, rasa diri berharga, ingin menyumbang, ingin berperanan, but at the same time you remain humble. Dan janganlah baru darjah 6, darjah 5, oh dalam pengalaman hidup saya, apa bendanya baru 12 tahun hidup kan. So macam adjust, macam tone down balik. Ya. So itu antara carangan saya lah. Tuan Basri Huda komen, pernah hadir kursus percuma Kaya dan Berjaya, kursus perniagaan, selalu ditekankan kita kena anggap kita pakar dalam produk atau perkhidmatan untuk meyakinkan orang ramai membeli atau menggunakan perkhidmatan mereka. Supply and demand, ya. Demand yang lemah, supply yang lemah, dan dia reciprocal punya interaction yang meranapkan, merudumkan segala-galanya. So sebelum kita tamat pada pukul 7, supaya orang boleh buka puasa dan saya tidak menjadi troublemaker, pengganggu masalah, penutupnya, kita sebagai khususnya umat Islam, dalam merawat, mencegah diri kita daripada Dunning-Kruger effect ini, kita ingat balik tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah ungkapkan dalam surah Al-Kahfi. Kalaulah seluruh lautan dijadikan sebagai dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Allah, yakni ilmunya, hatta ditambah lagi satu leganda lagi lautan pun tidak cukup untuk menggambarkan luasnya ilmu Allah SWT. Dan kalau kita sedar akan hal ini, kita akan sentiasa merendah diri, dan disitulah pentingnya, walaupun sudah jadi pakar, kita masih lagi mampu untuk berkata wallahu a'lam. Ya, kita masih lagi mampu untuk berkata wallahu a'lam. Oh, ya. Sekarang ni 5 jam kan. So nak masuk pukul 6. So bolehlah kita sambung sejam lagi kan. Tak adalah. Terima kasih ya, apa ni, pemerhati je. Hai, sedap nama ya, pemerhati je. Apa ni, anda telah membuat pemerhatian yang mantap kerana mengingatkan saya yang baru nak masuk pukul 6. So macam boleh tenang sikit lah, relax sikit kan. Tadi rasa macam tergesa-gesa. Jadi apa ni, saya lanjutkan juga. Islam juga mengajar kepada kita, bila you jadi pakar, maknanya you masih lagi boleh menyebut wallahu a'lam. Walaupun kajian anda telah menyebabkan anda menguasai begitu luas cause and effect dalam satu-satu perkara, troubleshooting you memang adalah yang terbaik di dunia. Orang lain tak tahu tapi you tahu. Akan tetapi Islam mengajar diri kita untuk menginsafi betapa luasnya ilmu pengetahuan, luasnya alam ini. Banyak lagi perkara yang kita tidak tahu, seperti mana yang dirumuskan di dalam surah Yusuf. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ya. Di atas setiap seorang yang berilmu itu ada yang lebih mengetahui. Ya. So kalau you rasa you pakar, ada yang lebih pakar. Kalau you yang terbaik, ada yang lebih terbaik. Dan di atas semua yang paling berilmu itu ada Allah yang alim, Allah yang maha mengetahui. Supposedly, sepatutnya kalau kita betul-betul lah, ya, beragama Islam dan pandangan hidup kita adalah berasaskan kepada Islam kita itu, benda tu akan navigate kita. Tak kisahlah bila kita pergi kursus, orang suruh kita macam ni, macam tu, ataupun kita disebabkan oleh something menyebabkan kita jadi famous, jadi terkenal, kita jadi influencer, ya, istilah yang dipakai. Tapi kalau Islam di dalam diri itu hidup,
dan sentiasa mengingatkan kita, maka kita akan berhati-hati dan kita mengelak daripada overconfident lah. Jadi antara pengajaran dalam Dunning-Kruger effect ini ialah kalau jumpa dengan orang yang overconfident, yang begitu berkeyakinan, yang pumpang ni, jauhkanlah diri daripada mereka. Malah kalau saya macam tu, betulkanlah saya, tegurlah saya, atau jauhkan diri daripada saya. Bagi saya, penceramah-penceramah, ustaz-ustaz, kalau anda betul-betul memahami dan menyedari akan besarnya ilmu, tak kiralah you PhD ke, you famous ke apa ke, kalau kita sedar luasnya ilmu, ia dapat dikesan pada cara kita bercakap. Kita akan berhati-hati, kita be careful with choice of words, kerana kita tidak mahu memberikan gambaran yang salah terhadap hakikat sesuatu ilmu yang kita ajarkan itulah. Dan lebih penting lagi supaya audience kita tidak menjadi liar dengan apa yang kita ajar. Adalah sangat bertuah dan sangat beruntung, macam kata Socrates tadi, setinggi-tinggi nilai wisdom ialah apabila kamu tahu yang kamu tak tahu. What about sharing session? Sharing session, tapi choice of word, saya tekankan tadi lah, choice of word. Ada beza di antara orang yang tahu dan nak kongsi dengan orang yang overconfident. Orang yang tahu nak kongsi, saya bagi contoh, kena bagi contoh kan. Katalah kita dalam sharing session dengan kawan-kawan ke apa ke. Jadi berdasarkan pembacaan saya begini, dijelaskan oleh sekian-sekian bahawa benda ini sifatnya begini. Jadi ini adalah satu benda yang saya rasa sangat penting dan sangat perlu untuk kita berikan perhatian, dan kita kena belajar lagi, kita kena lebih memahami tentang benda ni, kita terokai. Katalah lebih kurang mood dia macam tu. Berbeza dengan seorang macam tadi saya dah baca benda ni dan alhamdulillah sebelum ni saya tidak faham tentang ni, sekarang ni saya dah faham. Inilah sebenarnya gini. Jadi perkataan-perkataan yang kita pakai, jadi sebenarnya jadi kamu tahu tak, hakikatnya bagi saya lah, kalau kita orang kata menyelamatkan diri daripada Dunning-Kruger effect ini, kita sangat berhati-hati daripada nak menggunakan perkataan sebenarnya, hakikatnya, ataupun faham tak. Contohnya macam kenapa yang susah sangat nak faham, katalah benda macam tu, kita akan mengelak daripada bercakap benda-benda yang macam tu. Kita akan lebih humble even dalam pemilihan perkataan. Kita akan kata pemahaman saya setakat ini, apa yang dinyatakan oleh Fulan bin Fulan, setakat ini pengetahuan saya ialah sekian. Jadi sebenarnya dalam benda macam ni, kita bla-bla-bla tu, saya selalulah, at least sebagai orang yang takut untuk terjebak dalam benda macam ni, saya cuba elak daripada sewenang-wenangnya menggunakan perkataan sebenarnya. How much do you know to claim that this is the truth of something? So we have to be careful, and it doesn't stop us from sharing. Ia tidak menghalang kita daripada berkongsi. Teruskan berkongsi. Balighu anni walau ayah. Sebut Nabi SAW sebutkan, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Tapi itu sebagai memberitahu bahawa tahu satu, kongsikan satu. Jangan tahu satu, kongsikan 10. Dan janganlah selepas 10 tahun masih kongsi satu. Jadi kalau balighu anni walau ayah, balighu anni walau ayatan, walau thalatha ayat, walau arba ayat, kan. Maknanya tambah pengetahuan, teruskan belajar. Jadi ubat kepada Dunning-Kruger effect ini adalah keep learning and remain humble. Itulah kot yang saya nak
kongsikan pada sesi kita pada kali ini. Tuan Muhammad Haidir Mat Yusof kata pepatah, ya, mungkin ya, resmi padi versus resmi lalang, kan. Tuan Bahauddin Hamizan ada share link. Saya tak tahu link tu apa, saya tak boleh nak buka sekarang ni sebab saya di panel control ni. Ada tips tak Ustaz untuk kita sentiasa merendah diri, daripada orang yang sentiasa meninggi diri? Tak tahulah, macam yang saya sebut semua tadilah, kan. Untuk kita merendah diri tu, jangan berhenti belajar. Jangan cederakan diri pada mana-mana peringkat. Kadang-kadang anak muda kan, macam kita sebagai orang yang berumur sikit lah, walaupun tak tua mana pun, tapi di usia saya ni kadang-kadang terluka hati juga bila orang muda 20-an, 30-an, usia 20-an membodohkan kita, macam pumpang-pumpang cakap. Kita tak tergamak nak bagi tahu kat dia, sebab kadang jadi lain pula kan, macam benda yang kamu cakap tu aku tahu. Dah belajar 10 tahun yang lalu, 15 tahun lalu, masa kamu pakai pampers, dah tahu dah benda tu. Kadang-kadang kita nak marah kan, macam tu. Tapi kita tak tergamak lah nak cakap macam tu, dan kita letakkan sahaja dalam diri. InsyaAllah sebagai orang yang lebih berumur, kita kena mampu untuk sabar. Yakinlah, mudah-mudahan jika anak muda itu suci hatinya, baik jiwanya, suka dan cinta kepada kebaikan, 5 tahun akan datang, mungkin 10 tahun akan datang, dia akan sedar sikapnya pada ketika itu salah, dan dia akan memperbaikinya untuk kebaikan diri dia, dan mudah-mudahan juga elok untuk kita semua, kan. Jadi ingatlah kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin saya nak tutupkan sesi kita ini. Sebenarnya Tuan Zaki Afifi, sebenarnya saya pun tak berapa tahu. Yang ni okey. Okey. Alright. Kan. Dua cerita. Cerita yang pertama yang saya nak kongsi, satu kejadian yang berlaku di Jepun, apabila kepercayaan yang begitu tinggi kepada data sometimes menyebabkan kita buat calculation yang tidak munasabah. Kejadian tu berlaku apabila ada sebuah apartmen yang dibina begitu hampir dengan landasan kereta api, LRT lah, kan. Dan calculation menunjukkan bahawa tidak ada apa-apa risiko untuk untuk apartmen tersebut dibina di situ. Saya sebenarnya tak berapa ingat sama ada apartmen dibina kemudian landasan, ataupun landasan dah ada kemudian bina apartmen. Tetapi pada suatu ketika dalam culture yang wujud di Jepun, kita tahu sensitiviti masyarakat Jepun terhadap kelewatan. Jadi pemandu LRT ni apabila kereta apinya lewat, dia takut dia akan dimarahi, dia akan dibuli dan dimalukan di tempat kerjanya, yang menyebabkan dia telah overspeed. Dan overspeed itu adalah something yang tidak ada dalam calculation semasa landasan dan apartmen itu berada berhampiran. Dan overspeeding kereta api tersebut telah menyebabkan kereta api itu terbabas dan merempuh apartmen tersebut. Jadi semasa saya menonton dokumentari tentang kemalangan tersebut, saya tak ingat tajuk dia ke apa ke, saya melihat bagaimana pakar-pakar semasa mereka defend keputusan mereka sama ada pada landasan kereta api ataupun apartmen. Saya tidak melihat wujudnya, orang kata, sifat mungkin ada benda yang kita tidak tahu, mungkin ada benda yang kita perlu ambil kira, something yang tak ada dalam calculation kita, iaitu
culture manusia, takut dibuli. Bagaimanakah you nak include satu culture takut dibuli dalam kiraan data boleh atau tidak boleh berlaku kemalangan kereta api yang akan merempuh dan mencetuskan mudarat yang besar kepada apartmen tersebut. So, itu satu perkara yang pakar-pakar dalam bidang yang macam-macam perlu fikirkan. Kes yang kedua, saya cuba untuk tidak mencetuskan apa-apa ialah confidentiality. Kenangan semasa saya bekerja sebagai kaunselor pesakit di Institut Jantung Negara lama dahulu, dah mungkin dah 10 tahun yang lalu kot, lebih daripada 10 tahun yang lalu. Pada masa itu IJN bergembira dengan kejayaan doktor-doktor pakar melakukan pemindahan jantung untuk seorang remaja perempuan berbangsa Cina yang sangat terkenal pada masa tersebut. Selalu keluar dalam televisyen kan, dia lama hidup bergantung kepada mesin untuk support jantung dia. Pemindahan jantung telah berjaya untuk beliau, tapi beliau pun juga sudah meninggal dunia sekarang ini. Tapi pada masa itulah, so selepas daripada kejayaan pembedahan ke atas remaja Cina perempuan itu, ada seorang lagi pesakit yang seterusnya, yang saya follow dia daripada awal kemasukan dia ke Institut Jantung Negara. Dan saya masih ingat, dan remaja perempuan itu menjadi sejarah dalam negara. Kalau tidak silap saya, beliau adalah orang yang pertama menerima pemindahan jantung dan paru-paru serentak. Ya. Dan ia dilakukan dalam vibe yang begitu positif dekat hospital, terutamanya dalam suasana gembira kejayaan pembedahan sebelumnya lah. Sebelum remaja perempuan ini, orang Melayu, ya, orang Islam, sebelum dia masuk ke Dewan Pembedahan, saya masih ingat lagi dia kata bila dia dah sihat nanti, perkara pertama yang dia nak buat ialah dia nak berlari. Ya, dia nak berlari sebab dia seorang yang atletik dan dia dah lama tak boleh nak berlari kerana komplikasi yang ada pada paru-paru dan jantung dia lah. Dipendekkan cerita, selepas pembedahan itu asalnya berjaya, tetapi kemudiannya berlaku komplikasi dan akhirnya kedua-dua kakinya terpaksa dipotong di peringkat peha. Jadi selepas kaki dia semasa nak membuat keputusan untuk memotong kaki dia itu, begitu banyak dilema yang berlaku, dan saya sendiri pun macam, ya Allah Tuhanku, memang semua orang teringat balik lah yang dia nak berlari, dan kita tak boleh nak inform dia sepenuhnya kerana dia juga dalam keadaan yang antara sedar dengan tidak sedar pada masa tersebut. Dan bila kaki dia dah tak ada, saya masih ingat lagi saya berada di ward dia pada ketika itu. Dia keliru apa yang berlaku pada diri dia sebab dia rasa badan dia lain macam, tapi dia tak tahu lagi yang dia dah tak ada kaki. Jadi pada masa itulah saya sangat sedih, saya menangis, dan bila saya menangis, ayah dia tarik saya keluar. Saya ingat lagi nama budak perempuan tu, saya ingat lagi nama ayah dia. Ayah dia tarik saya keluar, ayah dia motivasikan saya. Sepatutnya saya yang support ayah dia, sebab saya patient counselor kat hospital, tapi sebab saya muda sangat pada masa tersebut, saya tak tahan tengok pemandangan tu. Ayah dia tarik saya keluar. Ayah dia pemandu lori. Ya, tapi ayah dia cakap dengan perkataan yang saya ingat sampai sekarang. Kata ayah dia, "Ustaz," dia kata kan, "Ustaz, saya rasa Allah tengah bercakap dengan saya." Dia katalah, ya, Allah tengah bercakap dengan saya. Sebab doktor-doktor ni confident sangat masa dia orang nak operate anak saya. Jadi mungkin musibah yang menimpa anak saya ni ialah cara Allah nak bagi tahu kepada doktor-doktor ni supaya jangan lupa kepada kekuasaan Allah. Jangan confident sangat dengan kepakaran masing-masing lah. Ingat kepada kuasa Allah. Dia sebut tu, ya. Jadi saya tanya dia balik, saya kata, "Abang, kalaulah boleh saya tahu, macam mana abang fikir sehingga abang jadi positif dalam keadaan anak abang yang sangat menyedihkan sekarang ni lah?" Jadi dia jawab kepada saya dengan satu jawapan
yang exactly seperti yang saya belajar dalam tafsir. Tapi dia tak belajar. Tapi Allah rezekikan kepada dia untuk dia dapat berfikir dengan baik. Dia kata, Ustaz, kita sebagai hamba Allah yang bersyukur, kita jangan fikir benda yang dah tak ada. Maksudnya, jangan fikir dah kaki yang dah tak ada tu. Yang kita kena fikir, yang kita kena syukur ialah apa yang ada. Iaitu anak saya. Kaki dia dah tak ada, tapi anak saya masih ada. Jadi saya tak nak fikir dah pasal kaki yang tak ada tu. Saya cuma fikir anak saya masih ada. Dan itu sudah cukup. Jadi bila dia sebut tu, saya masa tu tak tahulah nak describe macam mana kan. Jadi saya belajar point tu melalui saya belajar tafsir makna syukur dan kufur. Saya share dalam video beberapa hari yang lepas. Tapi abang ni Allah rezekikan kepada dia untuk faham benda tu daripada pengalaman hidup dia. Jadi poinnya pada ketika itu ialah yang saya nak highlight di dalam Dunning-Kruger effect ini ialah bagaimana dia kata mungkin musibah yang menimpa anak dia ialah untuk Allah memberi peringatan kepada doktor-doktor supaya jangan overconfident dengan skill masing-masing. Dan skill ni bukan sebarang skill, ini bukan skill menjahit ke, skill baking cake ke, ataupun skill masak kari sedap ke. Ini skill untuk selamatkan nyawa manusia. Ya, highest form skill yang ada dalam kehidupan kita. Tapi jangan lupa wa fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas seorang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu daripadanya. Dan sudah tentulah yang ultimate-nya adalah Allah Subhanahu wa taala. So semoga Allah menyelamatkan kita daripada Dunning-Kruger effect. Orang yang tahu sikit confident tinggi, sebaliknya kita berpindahlah bila kita tahu something, segeralah berpindah kepada proses berikutnya, iaitu teruskan belajar lagi supaya level confident yang tinggi itu dapat didamaikan dan ditenteramkan, bukan dengan menjatuhkan keyakinan diri, tetapi dengan menimbulkan sifat humble, merendah diri, meyakini bahawa ada banyak lagi benda yang kita tidak tahu dan kita bergerak perlahan-lahan. Dan semoga Allah menyelamatkan masyarakat kita daripada Dunning-Kruger effect yang membisingkan internet kita dengan netizens yang bercakaran dalam keadaan mereka jahil terhadap satu-satu perkara. Tahu sikit tetapi begitu bising dan begitu tinggi keyakinannya, seperti sindiran ultimate di dalam lagu Amboi dia tu, baru pergi usrah beberapa kali dah tolak fatwa. Kan? Jadi itu orang kata yang kita kena ambil lah sebagai teladan, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih pada sahabat semua yang telah menyertai sesi kita. Ya, Waalaikumsalam Ustaz, Kak Syam. Baru buka, nanti tengok semula dari awal. InsyaAllah rakaman itu ada di sini dan juga ada di YouTube nanti. Kemudian Syawali Mu'in kata, bak kata peribahasa, setinggi-tinggi gunung ada awan di atasnya. Cantik ya. Jadilah orang kata resmi padi kan, makin berisi makin tunduk, insya-Allah. Dan semoga dia juga menjadi peringatan untuk diri saya jugalah, sebelum ianya menjadi peringatan untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih atas kehadiran semua. Muhammad Duha, Mak Saad, lama tak tengok, harapnya sihat ya. Sama-sama, terima kasih kerana sudi bersama dalam sesi live ini ya. Bila next usrah ni, saya minta maaf sungguh-sungguh sebab saya tak ada buat jadual sesi live pukul berapa. Kalau boleh saya nak set kan, tapi ikut mood lah. Sometimes kalau bila saya setkan itu, nanti kadang-kadang saya buat perkongsian dalam keadaan saya buat perkongsian kerana ia adalah masa untuk saya buat perkongsian, tapi saya kosong, saya tak ada apa-apa. So macam, dan saya tidak boleh nak commit
okey, oleh kerana hari Rabu ni pukul 8 ada sesi, so saya kena prepare something. Saya tak nak cipta tekanan tu. So pelan-pelan lah, sikit. Bila ada something, saya share. Dan bagi sahabat yang tak dapat follow live, rakaman tu ada, insya-Allah. Jadi selamat berbuka puasa bagi sahabat-sahabat yang ada dekat Malaysia. Selamat pagi untuk Tahir Ali daripada Luton. Pagi lagi lah kot, baru pukul 11 kan. Labuan clear tapi lambat buka, is okay. Hasdin, thank you Ustaz. Hamizah Ahmad, syukran Ustaz. Abu Wafa, erti hidup pada memberi. Dah 3 kali dah tukar cogan kata blog saifulislam.com tu. Abu Hasan Ali, jazakumullah khairan kasira Ustaz. Terima kasih. Wa iyyakum, afwan. Terima kasih juga. InsyaAllah kita berjumpa dalam sesi-sesi yang akan datang. Semoga Allah memberkati sesi kita dan kita mendapat sedikit manfaat daripadanya. Wallahualam, hingga bertemu dalam kesempatan yang lain. Wabillahil hidayati wat taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahil hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.